Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini anda bersama saya lagi, Cikgu Faruzi, untuk kuiz ataupun video kuizis edisi 2020. Hari ini kita akan ceritakan bagaimana untuk menguruskan laporan ataupun rekod markah pelajar menggunakan aplikasi Quizizz versi Guru. Okey, lepas log masuk ke paparan guru, pergi kepada report di sini. Di sini paparan sebelah kanan ni adalah merupakan apa yang kita namakan sebagai report, dashboard report untuk pelajar lah. Untuk yang pelajar telah jawab soalan-soalan kita, ada kat sini kita tengok type. Ini type, ini quiz name, total player dan accuracy. So type ni ada beberapa jenis lah. Kalau macam ni test ni yang maksudnya cikgu buat quiz secara live. Okay, saya terangkan perbezaannya. Secara live, di mana di dalam kelas, pelajar dalam kelas secara online dengan terpamer leaderboard sebagainya. Ni test lah. Assign ni pula kategori tugasan yang kita hantar Quizizz berbentuk seperti assignment, tugasan. Pelajar boleh buat pada bila-bila masa lah, dengan tempoh masa yang ditetapkan oleh guru lah. Okey, yang live ni pula kategori live di dalam kelas juga, sama seperti test ni, tapi cuma bezanya live ni dia markah individu lah. Okey, markah personal. Yang test ni pun markah individu tapi lebih serius lah, seperti ujian di dalam kelas. Yang ni live ni lebih suka-suka macam suasana pertandingan, leaderboard sebagainya. Okey, kita tengok ni kalau ada kategori yang lain. Team ni pula yang terakhir lah, kategori team maksudnya kita setkan beberapa kumpulan untuk menjawab. Ini juga live di dalam sesi kelas. Maksudnya ada dalam kelas ada 6 kumpulan dan mereka akan berlawan di antara satu sama lain lah. Okey, kita pergi pada paparan depan ni. Katakanlah kita nak tengok yang assign ni, tugasan yang diberikan secara mungkin melalui Google Classroom sebagainya, ataupun yang dikongsikan. Di sini kita klik ni, ini link ya. Kita boleh tengok kita punya paparan utama pelajar. Di sini ada player, kita boleh tengok ada dua pelajar main ni. Maksud dengan markah ni leaderboard dia, rekod pelajar personal. Ini question, maksudnya by question, berapa pelajar jawab betul, berapa jawab salah sebagainya, berapa kali percubaan. Okey, ni overview ni secara keseluruhan lah, daripada question yang pertama hingga question yang terakhir, markah berapa pelajar betul dan sebagainya. Ini standard ni edit quiz text standard. Yang ni pun kita jarang guna lah. So kita biasanya overview, question dengan player saja. Okey, dekat sini accuracy ni maksudnya ketepatan menjawab ni, maksudnya kesemua pelajar ni jawab dengan betul lah. Maksudnya kalau hijau, warna hijau ni agak baik lah. Kalau kita back kembali ke depan ni, kalau kita tengok, maksudnya kalau soalan macam ni, mungkin soalan tu pelajar ramai yang salah lah. So dia punya peratus purata dia adalah 25%. Agak rendah lah, maksudnya kalau kita tengok ni banyak merah-merah ni pelajar salah. Okey, so soalan-soalan jawapan pelajar ni sebenarnya boleh di muat turun lah. Okey, so kita boleh muat turun untuk evidence lah sebagainya. Sebelum cara dia adalah kita pergi kepada paparan download ni. Okey, kita nak print direct terus pun boleh. Player summary, question summary, ni ada ketiga kategori ni. So kita boleh view kan dulu, kita tengok yang ni dulu, kita view kan. Okey, ni kita boleh terus cetak, simpan dalam kita punya ke dalam kita punya dokumen lah, ataupun kita nak simpan cara PDF boleh. So bila kita dah view macam ni, kita tekan Ctrl P pada keyboard tuan-tuan, tekan Ctrl dulu, kemudian jangan lepas Ctrl, tekan P untuk print. Di sini kita destination ni kita tukar kepada PDF. Ni kita akan simpan dalam format PDF lah, sebagai contoh untuk evidence. Sekarang ni kita jarang lah nak cetak-cetak bazir kertas sebagainya, kita simpan dalam drive. So kita tekan save. Katakanlah kita letak dekat desktop ni. Okey, so saya buat ni satu. Kemudian saya back semula, saya pergi kepada player summary. Saya tekan ni. Pun cara yang sama, saya tak print lah, saya save PDF. Okey, kita letak kedua kat depan ni.
Yang ketiga, kita buka all player report. Okey, yang ni sebagai contoh pun sama juga. Kita tekan Ctrl P, save PDF. Maksudnya kita simpan secara soft copy lah, di dalam drive sebagainya ataupun di dalam komputer. Okey, kalau nama sama kita edit sikit lah. Okey, pada duplicate nama sama ni. Jadi kita ada ke semua file ini. Kalau saya tengok dekat desktop saya, okey, pada paparan desktop ni, ini file-filenya ada 3 file ni bentuk PDF. So kita boleh simpan lah. Okey, katakanlah malas nak yang format ni, kalau kita rajin nak ubah suara sendiri, mungkin format sesuai untuk PBD, rekod PBD kita sebagainya. So kita download lah. Okey, kita download ni, dia akan download kita dalam format Excel. Okey, ini formatnya. So kita boleh manipulasi lagi lah, ubah suai kita punya borang ni untuk jadikan kesesuaian kita lah. Sebagai contoh, ni untuk enablekan edit ni, klik atas enable editing ni. So kita boleh ubah suai lagi lah. Macam ni. Ni label player. Ada 2 report saja. Okey. Kita boleh simpan dan ubah suai. Okey, harus diingatkan bahawasanya kalau ada report macam ni, sebenarnya tuan-tuan kena share tugasan tu berbentuk ini. Saya ulang sikit, mungkin ada sikit keliruan kenapa saya punya tugasan ni tak ada report. So tuan-tuan tengok sini, ada 2 jenis tugasan yang ada report. Pertama yang play live ni, hanya saya katakan tadi, kalau kita bermain dalam kelas, pelajar ada dalam kelas, rentak 30 orang sebagainya, ni play live. Kat sini assign ni, kalau kita tengok assign ni, kita tukar tanda soal ni. Maksudnya kalau kita assign tugasan ni akan dapat markah. Okey. Pelajar boleh melihat markah dan sebagainya, boleh review dan kita ada rekod. Tapi kalau kita hantar tugasan sebagai solo practice ini, dikata practice ini hanya benarkan untuk pelajar mengulang kaji dan tak ada expired date dan tak ada report. Jadi kita tengok ni, report are not sent to teacher, maksudnya report. Okay. So kita kena pastikan kita hantar tugasan tu betul lah. Cara dia. So kalau yang cara paling betul untuk dapatkan report kita, so kita assignkan tugasan di sini. Nanti tuan-tuan boleh tengok tutorial macam kita assign tugasan melalui Google Classroom dan sebagainya. Okey, di description di bawah kita punya playlist untuk edisi Quizzes 2020 ni. Ini kita setkan, baru kita akan dapat report seperti ini. Kalau tidak, nanti hanya pelajar dia akan jawab saja, kita tak ada report lah. Kalau kes macam ni, kalau kita tengok quiz ni masih lagi dalam deadline lah, maksudnya 12 Mei, masih lagi dalam proses deadline. Jadi quiz yang ada markah, yang ada deadline, yang dihantar kepada pelajar, bukannya belajar secara yang tadi, maksudnya dalam format practice yang ni. So tuan-tuan kena hatilah. Okey, itu saja tutorial saya untuk report ni. Nak tengok lagi koleksi video quizzes, boleh tengok kat description di bawah. Okey, kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton.